Kali ini aku nak share satu cerita yang dialami oleh bukan aku tetapi guru aku ketika aku menuntut ilmu perubatan Islam. Kisah ni paling aku ingat sekali lah sebab aku rasa kisah ni paling wow di antara kisah-kisah yang lain. Sebelum aku mula, aku gelarkan guru aku ni sebagai seorang ustaz lah, sebagai kata ganti nama. Pada satu hari, ustaz ni dia merawat seorang pesakit perempuan yang dirasuki syaitan. Bersama-sama dengan ustaz ni ada beberapa orang pembantu. Fashion pembantu ni dia akan standby kalau ada pesakit yang agresif, dia akan peganglah pesakit tu. Yelah, orang yang kena rasuk ni kan macam-macam ragam ada. Ada yang nak berlari, ada yang nak bersilat, ada yang tampar-tampar, pukul-pukul, ada yang ludah. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, pembantu ni dia harus standby lah untuk pegang. Takut-takut ada pesakit yang agresif. Okey, nak dipendekkan cerita, sewaktu kerasukan itu berlaku, adanya dialog antara ustaz dan jin di dalam badan itu. Jin dalam badan perempuan tu cakap, "Kau beranilah, engkau ada pembantu kiri kanan, cuba engkau seorang-seorang." Ustaz pun menjawab, "Aku tak takut." Jin tu dia mencabar, dia cakap apa? "Okey, kalau kau tak takut, aku nak jumpa engkau one by one, pukul 12.30 malam dekat kubur." Tak silap aku, hari tu dia nak jumpa tu pada malam Jumaat. Jadi ustaz ni pun dia bersetuju untuk membuktikan yang dia tak takut. Yang layak ditakuti hanya Allah. Pada masa hari tebus janji tu, ustaz ni dia memang drive seorang-seorang ke kubur. Even dia ada je PA dia yang boleh teman dia, tapi dia tak nak, dia berpegang kepada janji sebab dalam janji tu dia nak jumpa one by one. Jadi ustaz ni dia keluar awal 15 minit sebab dari rumah ke kubur makan masa dalam 10 minit macam tu lah. Sampai je dekat kubur, ustaz terus parking kereta di kawasan luar dan masuk ke dalam kawasan kubur dengan berjalan kaki. Tunggu. Tepat jam 12.30 malam, hanya kedengaran bunyi suasana malam, bunyi syekerik. Okey, tak apalah. Tunggu. Selepas 15 minit tunggu, tak ada apa. Tak ada bunyi apa, tak ada bau apa, tak ada nampak apa. Senang cerita, tak ada apalah. Selepas beberapa hari kemudian, perempuan yang dirasuki syaitan tu, dia pun datang balik berjumpa dengan ustaz. Dan berlaku sekali lagi dialog di antara ustaz dan jin yang dia kata nak berjumpa kat kubur tu. Ustaz tanya, "Aku dah datang, tapi kenapa kau dah datang?" Tahu tak jin dia jawab apa? Jin dia cakap, "Aku dah datang, tapi kenapa kau bawa kawan?" Korang faham tak siapa yang dimasukkan dengan kawan ustaz tu? Berdasarkan kisah tadi, ada 3 ibrah yang aku dapat yang aku nak sharekan kepada korang semua. Pertama, tak kala kita menyebutkan sesuatu perkara, Allah akan uji. Betulkah apa yang kita sebutkan tu? Dalam kisah tadi, ustaz cakap, "Aku hanya takutkan Allah." Jadi Allah akan uji, betul ke kau hanya takutkan aku? Ataupun di dalam contoh yang lain, kita cakap, "Kalaulah aku kaya, aku akan sedekahkan harta aku ni kepada orang yang miskin." Jadi Allah akan uji, Allah bagi kaya, Allah nak tengok betul ke kita akan sedekahkan harta kita ni kepada orang yang miskin. Kedua, bersama dengan kita ni adanya para malaikat. Jadi kita tak payahlah takut sebab memang ada malaikat yang sentiasa bersama dengan kita. Ketiga, ayat ataupun doa pelindung diri. Aku percaya ustaz sebelum pergi ke kubur tu, dia ada baca doa ataupun ayat pelindung diri untuk, orang kata, untuk langkah berjaga-jagalah. Jadi kita, kalau kita baca ataupun kita amalkan doa-doa pelindung diri, insya-Allah malaikat akan turut bersama dengan kita. Jadi itulah kisahnya. Korang nak percaya atau tak percaya terpulang. Aku cuma sharekan apa yang aku dapat, apa yang aku dengar. Terima kasih. Wallahualam.